15 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Tuan Yang di-Pertua, saya bangun untuk menyatakan sokongan terhadap titah ucapan diraja. Saya merasakan bersyukur kerana kita dapat bersidang pada kali ini, kerana pada Mac tahun 2020, sebagaimana kita maklum, sidang telah diprorok dan sidang tidak berjalan seperti biasa. Dan pada Mac tahun 2021 diisytiharkan darurat sebelum itu dan kita juga tidak dapat bersidang. Jadi begitulah kita selama 2 tahun sebelum ini melihat bagaimana fungsi parlimen ini telah diremehkan. Jadi saya berharap pada masa akan datang tidak ada lagi kerajaan, tidak ada lagi Perdana Menteri, tidak ada lagi ahli-ahli parlimen, bahkan tidak ada lagi yang di-Pertua Dewan yang sengaja memberikan justifikasi pelik untuk meremehkan fungsi parlimen dan sekaligus menyempitkan demokrasi di Malaysia. Kita semua pada hari ini tidak tahu sama ada persidangan ini akan menjadi persidangan terakhir bagi Parlimen ke-14. Ramai rakan-rakan saya di Dewan ini telah bercakap tentang kemungkinan pembubaran Dewan akan berlaku kerana wujudnya desakan tertentu oleh parti-parti tertentu, bahkan oleh orang-orang yang tidak menjadi ahli parlimen pun untuk membubarkan parlimen ini dengan segera. Kononnya situasi politik dalam negara kita tidak stabil dan hanya mereka yang boleh memberikan kestabilan. Kononnya ketidakstabilan berlaku kerana kerajaan sukar meluluskan undang-undang. Adakah dakwaan ini benar? Tentu sahaja bagi saya tidak. Sejarah menunjukkan kerajaan telah dapat meluluskan banyak undang-undang. Malah meskipun tidak mempunyai cukup majoriti 2/3, Pakatan Harapan dulu telah dapat melaksanakan pindaan perlembagaan bagi meluluskan penurunan usia layak mengundi kepada 18 tahun. Selaras dengan kebanyakan negara maju yang lain. Benar, ada juga yang tidak diluluskan. Misalnya usaha meminda perlembagaan terkait perjanjian Malaysia 1963. Jadi apakah yang membezakan kedua-dua ini? Bagi saya ketika itu ialah kita dapat melihat apa yang dapat diluluskan dibuat secara rundingan. Apa yang tidak diluluskan selalunya kerana rundingan itu tidak mencukupi. Sebab itulah rundingan yang menghasilkan Memorandum Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik yang kita sebut hari ini sebagai MOU yang ditandatangani oleh pihak kerajaan dan Pakatan Harapan pada tahun lalu dianggap sebagai satu peristiwa bersejarah dalam politik negara kita. Melalui MOU ini kita telah melihat beberapa keputusan telah dibuat secara bersama dan sejumlah kemajuan telah dapat dicapai dalam pelaksanaan undang-undang dan juga tindakan kerajaan. Ini termasuklah suntikan rangsangan belanjawan sebanyak RM40 bilion yang dicadangkan oleh Pakatan Harapan dan juga pindaan perlembagaan mengenai perjanjian Malaysia 1963 yang dulu ditolak tetapi kali ini telah diterima oleh majoriti ahli parlimen, termasuklah mereka yang dulunya menolak. Sebagai seorang wakil rakyat daripada yang mewakili keadilan juga Pakatan Harapan dalam rundingan semasa belanjawan 2022 tempoh hari, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan kerana telah bersetuju dengan cadangan yang telah saya kemukakan untuk menambah peruntukan kepada parlimen, khususnya kepada jawatan kuasa pilihan khas. Saya minta RM 10 juta, menteri lulus 15 juta, alhamdulillah. Namun ini hanyalah permulaan. Sebenarnya kita tidak memerlukan MOU ini sekiranya pemimpin kerajaan yang ada memahami tuntutan untuk berlaku adil dan juga untuk memuliakan fungsi dan peranan Dewan Yang Mulia ini. Sistem demokrasi dalam negara kita mestilah berfungsi sebaiknya. Semak dan imbang hanya mungkin berlaku sekiranya kita mempunyai kebebasan kehakiman dan juga legislatif, iaitu 2 daripada 3 cabang kerajaan. Malang, badan legislatif yang begitu penting hanya menerima kurang RM 200 juta daripada RM 300 bilion jumlah belanjawan yang diluluskan. Kita mestilah segera mengukuhkan parlimen dengan mengembalikan Suruhanjaya Perkhidmatan Parlimen, melayan sama rata kepada semua ahli parlimen dan memastikan proses perbahasan dan juga perbincangan jawatan kuasa yang diwujudkan di Dewan ini diambil perhatian serius oleh badan eksekutif. Kita juga mesti menegakkan kebebasan kehakiman yang kebelakangan ini nampak seperti diremehkan oleh setengah pihak yang sengaja menunda-nunda kes dengan alasan yang lemah. Apakah tindakan kerajaan yang telah dibuat selepas dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai video Vika Linggam dulu? Saya tidak dapat melihat ada apa-apa kemajuan tentang dapatan ini. Tuan Yang di-Pertua, kita mestilah melihat dan memahami bahawa kestabilan sebenar dalam demokrasi bukanlah keseragaman suara dan juga meremehkan suara berbeza. Bahkan sebenarnya kestabilan dalam demokrasi hanya mungkin menjadi lebih baik sekiranya kita mendengar dan memberi perhatian terhadap pelbagai suara yang berbeza. Ada yang mewakili kawasan luar bandar, ada yang mewakili negeri miskin dan juga ketinggalan, ada yang mewakili kawasan padat dan sebagainya. Jangan jadikan proses perbahasan dan mesyuarat jawatan kuasa yang bentuk hanyalah satu proses rasmi ataupun formaliti tetapi tidak mempunyai makna.
Kita harus menerima hakikat bahawa antara sebab yang mendorong rakyat Malaysia mencipta sejarah peralihan kuasa politik dalam pilihan raya umum yang lalu adalah kerana mereka mahukan perubahan. Mereka sudah hilang kepercayaan kepada pimpinan dan parti pemerintah sebelum itu yang jelas kelihatan semakin angkuh dan berbangga dengan salah guna kuasa dan penyelewengan yang dilakukan. Mereka mahukan sebuah kerajaan yang lebih berfungsi dan ini haruslah menjadi satu peringatan penting kepada kita semua. Ada beberapa masalah yang saya fikir kita perlu tangani secara bersama. Yang pertama bagi saya ialah tentang kewangan negara. Hari ini negara kita termasyur dengan jenayah kewangan terbesar yang pernah berlaku dalam sejarah. Lebih malang, ia juga melibatkan beberapa institusi kewangan negara yang penting, termasuklah Kumpulan Wang Amanah Pencen, KWAP. Mantan Perdana Menteri dari Paguh ada menyebut tentang masalah ini dan pada masa yang sama berbangga kerana ketika beliau menjadi Perdana Menteri, beliau telah berbelanja besar semasa pentadbiran singkat beliau. Hakikatnya yang mesti diterima ialah perbelanjaan besar yang dibuat adalah kerana Pakatan Harapan yang meminta tambahan bagi menangani krisis yang sedang berlaku. Namun, ia sudah tentulah datang dengan risiko keperluan berjimat pada masa akan datang. Selalunya mentaliti orang politik ialah kita boleh berbelanja sebanyak-banyaknya. Tidak cukup, kita kenakan cukai baru kepada rakyat. Kita lupa untuk melihat bahawa sebahagian perbelanjaan yang tidak perlu ataupun boleh dilakukan dengan lebih cekap. Jadi dalam perkara yang kedua yang ingin saya sentuh ialah tentang memperkemaskan sektor awam. Antara perkara penting yang boleh kita lakukan untuk menunjukkan komitmen perbelanjaan berhemah ialah dengan memperkemaskan perbelanjaan sektor awam. Yang pertama, sekiranya boleh kita perlulah hadkan pelantikan anggota kabinet dan juga agensi kerajaan. Pelantikan sebagai dalam GLC dan dalam GLIC, kita boleh memperkemaskan sistem pelantikan dan bukanlah mengambil lantikan ini. Bagi saya tidak sepatutnya ahli-ahli parlimen memegang ataupun mengambil jawatan-jawatan yang di luar cabang legislatif. Yang kedua, semua anggota legislatif yang dilantik ke jawatan kabinet tidak sepatutnya dibayar pencen kerana mereka pun sudah menerima pencen sebagai anggota legislatif. Cukuplah bagi anggota kabinet ini hanya menerima gratuiti secara one off. Yang ketiga, cepatkan kenaikan gaji pekerja sektor awam yang berpendapatan rendah untuk mencapai pendapatan boleh dicukai dalam tempoh 5 tahun. Jadi mana-mana kekitangan awam yang kita ambil yang bergaji rendah, kita seharusnya mempunyai satu roadmap ataupun kenaikan tangga gaji yang lebih cepat dalam tempoh 5 tahun. Mereka ini sudah layak untuk membayar cukai. Barulah dengan itu kita dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan awam yang mana kita akan mengambil orang-orang yang cekap dalam perkhidmatan. Yang keempat, kontrak perkhidmatan kerajaan mestilah hanya diberikan kepada semua syarikat yang dipastikan mencarum pekerja mereka di bawah KWSP dan juga Perkeso. Kita tengok banyak misalnya kaki tangan kebersihan, pengawal keselamatan di sekolah diambil, kadang-kadang tidak dibayar gaji ataupun dibayar lewat. Mereka ini kadang-kadang tidak dicarum pun oleh majikan mereka sedangkan undang-undang mengkehendaki mereka berbuat begitu. Jadi amatlah malang sekiranya kerajaan tidak dapat menunjukkan contoh yang baik untuk memastikan kontraktor-kontraktor yang mengambil projek kerajaan untuk mematuhi undang-undang yang kita wujudkan bersama. Seterusnya ialah mewujudkan persekitaran mesra pasaran. Baru-baru ini timbul perbincangan hangat tentang gaji minima. Manakala saya bersetuju perlu ada satu petunjuk tentang gaji untuk hidup ataupun living wage mengikut kawasan, ia tidak harus menjadi satu dasar yang menghukum perusahaan kecil dan sederhana ataupun SME, IKS. Daripada data tahun 2020, kita tahu bahawa industri kecil dan sederhana membentuk 97.2% daripada jumlah syarikat dalam negara dan menyediakan lebih kurang 7.25 juta pekerjaan ataupun hampir separuh 48% jumlah pekerjaan dalam negara. Daripada jumlah ini 78.4% adalah syarikat mikro dan sudah tentulah mereka ini tidak mampu untuk memenuhi syarat wajib memberikan gaji minimum. Saya ingin mencadangkan agar kerajaan sebenarnya menyediakan insentif yang luas kepada syarikat-syarikat ini. Misalnya, memberikan pengecualian cukai pada kadar tertentu bagi syarikat-syarikat yang memastikan semua pekerja mereka dibayar mengikut living wage di kawasan perniagaan mereka. Jadi kalau syarikat itu ada 10 pekerja, kalau semua pekerja dibayar lebih tinggi daripada living wage, mungkin kerajaan boleh memberi pengecualian cukai 1 atau 2% supaya mereka ini terdorong untuk memberikan gaji yang lebih tinggi kepada pekerja mereka. Dalam peralihan ke dunia digital, kerajaan perlu menyemak semula projek-projek pembangunan yang banyak membuka tanah dan terbiar kosong dan tidak berpenghuni. Sebaliknya, kita mesti mempercepatkan akses rakyat kepada dunia digital melalui capaian mudah dan murah serta insentif pemilikan peranti. Kunci kemakmuran ekonomi ada pada pergerakan bebas
idea, modal, barang dan manusia. Jadi kerajaan mestilah menilai dengan segera dasar-dasar yang bersifat mengekang kepada pergerakan bebas ini. Yang ketiga yang saya ingin sentuh ialah tentang memperkemaskan jaringan keselamatan sosial. Kebelakangan ini heboh tentang pengeluaran RM10,000 wang KWSP pencarum. Baru-baru ini Ketua Pembangkang yang sebelum ini mengambil sikap keras bahawa kerajaan yang seharusnya mengambil segala daya usaha untuk memastikan rakyat dibantu, bukanlah dengan mendahulukan rakyat terpaksa keluarkan simpanan hari tua mereka. Dan sebentar tadi ataupun semalam beliau mengambil pendirian sekiranya benar kerajaan tidak dapat membantu, maka haruslah dibenarkan pengeluaran ini kepada pencarum-pencarum. Saya mesti ingatkan di sini bahawa apabila pencarum terpaksa mengeluarkan duit mereka, itu bererti ada yang tidak kena pada dasar kerajaan. Kerana kerajaan sudah tidak lagi boleh membantu sampaikan pencarum terpaksa keluarkan simpanan yang seharusnya dikeluarkan kemudian. Jadi apakah kerajaan telah exhaust ataupun telah menggunakan segala usaha untuk membantu mereka ini? Saya pernah memberi cadangan di Dewan ini. Misalnya kalau kita katakan mereka ini boleh dibenarkan atas faktor bencana, kenapa tidak kita gunakan peruntukan sedia ada yang mana sebelum ni kita ada bantuan untuk baiki rumah. Sebelum ni 13,000, sekarang 20,000. Kalau kita ada bantuan untuk ganti rumah, sehingga sekarang dulu 50,000, sekarang 70,000. Kenapa tidak kita masukkan satu lagi kategori bahawa mereka yang layak untuk memohon bantuan ini adalah mereka yang terlibat dengan bencana? Kenapa kita tidak masukkan lagi ciri-ciri yang lain untuk kita melonggarkan supaya lebih ramai yang layak menerima bantuan-bantuan ini? Kenapa kita menyempitkan proses bantuan ini dan memaksa pencarum ini mengeluarkan simpanan mereka terlebih dahulu? Seharusnya pengeluaran caruman ini menjadi pilihan yang kemudian. Kerajaan mestilah mendahulukan segala daya usaha yang mungkin sebelum kita menggesa rakyat untuk mengeluarkan duit sendiri. Sebenarnya tuntutan ini mendedahkan bagi saya kelemahan ketara dalam jaringan keselamatan sosial kerajaan. Kita masih gagal menangani sumber hutang isi rumah yang begitu tinggi, rantaian persekitaran monopoli dan juga sumber mati ataupun debt resources yang tidak dapat dimanfaatkan kerana pelbagai dasar kerajaan yang mengekang. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2018, iaitu sepanjang pentadbiran Pekan sebagai Perdana Menteri, kita telah mengurangkan subsidi dan juga perbelanjaan sosial dengan begitu besar. Kalau di zaman akhir pentadbiran Tun Abdullah Ahmad Badawi, perbelanjaan sosial dan juga subsidi berada pada sekitar RM74 bilion. Di akhir pentadbiran Pekan, jumlahnya hanya tinggal 30 bilion saja. Bermaksud kita telah mengurangkan lebih 40 bilion. Kemanakah penjimatan ini dialihkan? Yang seterusnya, Tuan Di-Pertua, saya ingin menyentuh tentang memupuk perpaduan rakyat. Yang mana sejak sebelum merdeka kita menghadapi isu perpaduan yang serius dari semasa ke semasa. Tetapi perpaduan bukanlah bererti keseragaman. Unity is not a uniformity. Ia hanyalah mungkin lebih baik sekiranya keadilan dapat diterjemahkan dalam kehidupan kita bersama. Sebanyak mana pun perbezaan kita, Malaysia adalah negara kita bersama. Sejak merdeka, antara masalah asas perpaduan yang kita kena pasti ialah jurang pembangunan dan juga jurang kaya miskin. Saya pernah berbahas di Dewan ini tentang keperluan untuk kita merancang pembangunan secara berbalik ataupun reverse development, di mana peruntukan pembangunan mestilah dibanyakkan untuk negeri-negeri termiskin. Kita mesti menghidupkan luar bandar dengan rantaian pembangunan wajar. Kita mesti menghebatkan pertanian. Tapi sayang, pertanian masih terperangkap dalam isu berulang tentang input pertanian yang begitu lemah. Setiap tahun kita akan dengar ada baja masalah, racun masalah, lambat sampai, tidak sampai cukup, harga mahal. Jadi ini bagi saya untuk menunjukkan komitmen kita yang begitu lemah dalam usaha untuk kita mengubah luar bandar untuk menjadi lebih hebat. Satu daripada cara untuk kita menggalakkan perpaduan ialah melalui pendidikan inklusif. Sebelum ini, Kementerian Pendidikan ada melaksanakan program intervensi tambahan option ataupun PITO, di mana seramai 360 guru telah diberikan tajaan. Mengapakah sebahagian guru-guru ini, khususnya 11 orang guru di negeri Perlis, masih belum diberikan penempatan? KPM sudah taja mereka untuk sambung pengajian selama 1 tahun setengah. Apabila mereka habis, mereka terbiar, tidak dimanfaatkan. Jadi apakah tujuan perbelanjaan ini sekiranya mereka ini tidak mahu dimanfaatkan? Saya juga ada menerima laporan bahawa dalam skim one-off guru interim bahasa Inggeris, tidak semua guru-guru dipanggil. Yang mana sebahagian mereka yang dipanggil ini tidak ada latar belakang dalam bidang pendidikan, dan mereka ini pun tidak ada pun sijil
ujian bahasa Inggeris seperti MUET. Jadi ada sebahagian guru-guru agak terkilan dengan tindakan kementerian, jadi berharap perkara ini dapat diperbetulkan. Selain itu, saya ada dua baris lagi. Sila. Selain itu, dalam aspek perpaduan, sudah tentulah tentang perkara sukan sangat penting. Kita selalu menjadikan sukan sebagai elemen penting untuk memupuk perpaduan. Kita akan menghadapi sukan SEA pada bulan Mei dan juga sukan Commonwealth pada bulan Julai. Jadi apakah tahap persediaan kita? Kenapakah atlet-atlet ni ramai yang telah dipotong allowance? Jadi bagaimanakah kebajikan mereka dapat dijaga? Adakah mereka telah dimaklumkan lebih awal tentang pemotongan allowance ini? Dan kita dapat lihat dalam beberapa berita, ramai bekas-bekas atlet negara yang terbiar, ada yang terpaksa menjual tisu dan sebagainya untuk menampung kehidupan mereka. Kenapakah ini boleh berlaku? Saya minta penjelasan daripada Kementerian Belia dan Sukan. Dan yang terakhir, yang dipetua tentang perkara pelancongan, saya mendapat aduan daripada pengguna-pengguna, pelancong dan juga pengusaha feri di Kuala Perlis. Mereka minta supaya satu kebebasan persaingan dapat diadakan di sana supaya lebih banyak syarikat dapat memberikan perkhidmatan feri. Perkhidmatan feri tak cukup bila kita buka Langkawi sebagai lokasi awal untuk pelancongan. Feri tidak cukup, jadi ramai pelancong yang terkandas. Jadi perkhidmatan tidak cukup pada waktunya. Biasanya orang kalau dah pergi melancong ni, orang akan balik kemudian. Orang tak berebut nak balik awal sebab rugilah dia dah berbelanja. Jadi bila feri tak cukup, ramai yang terkandas, ramai yang tidak dapat bergerak pada waktunya. Dan terkait dengan ini juga ada feri tak dapat bergerak kerana air cetek. Jadi kalau ikut pengerukan perairan di Kuala Perlis ini, Jabatan Audit pernah menegur kerana kita telah berbelanja lebih. Ini Jabatan Audit pada tahun 2016 pernah menegur kerana kita telah berbelanja lebih 500 juta sejak daripada tahun 2005 untuk perkara ni. Ini kalau dalam peribahasa kita kata mahal tali daripada beruk. Maksudnya kalau kita dah belanja sampai 500 juta, baik kita buat feri baru yang lebih JT baru yang lebih baik supaya pengguna tidak lagi berhadapan dengan masalah, pengusaha-pengusaha tidak lagi berhadapan masalah. Jadi kita perlukan penyelesaian tuntas yang dapat memberi manfaat kepada semua. Demikian perbahasan saya yang Pertua. Saya menyokong usul titah diraja. Terima kasih Yang Berhormat Kang. Selanjutnya saya ingin menjemput pembahas yang ke-105